Kita boleh mulakan Suratul Hadid ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad, dan demi sesungguhnya, arsalna, telah kami utuskan, Nuha, akan Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim, wa ja'alna, dan telah kami jadikan, fi zurriyatihima, pada zuriat keduanya, nubuwah, akan kenabian, wal kitab, dan kitab, faminhum, maka di antara mereka, muhtadin, ada yang terpimpin, wa katsirun, dan kebanyakan, minhum, daripada mereka, fasikun, orang-orang yang fasik. Baik, simak semula. Walaqad arsalna Nuhan, demi sesungguhnya, dan demi sesungguhnya, telah kami utuskan akan Nuh, wa Ibrahim, dan Ibrahim. Nuh dengan Ibrahim, ya, Allah telah utuskan, yang menjadi utusan Allah, yaitu Rasul, menjadi Rasul, ya. Nuh kira zaman yang masih baru lagi dalam dunia, ya, setelah Nabi Adam, ya, Adam, Idris, Nuh. Jadi pendek kata, ya, manusia yang masih awal-awal dunia lagi, ya. Ini dikatakan Nabi Nuh, ya. Wa Ibrahim, dan juga Ibrahim. Ibrahim ini selepas daripada Nuh, mana jaraknya pun, ya, ribuan tahun baru adanya Nabi Ibrahim, ya. Wa ja'alna fi zurriyatihima, dan telah kami jadikan pada zuriat keduanya, nubuwah, akan kenabian. Yang daripada Nabi Nuh, ya, zuriatnya, ya, ada nabi-nabi, dan begitu juga Nabi Ibrahim, zuriatnya ada nabi-nabi. Sebab itu, kalau ikutkan, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliran dia ialah, ya, daripada Ibrahim. Sebab, ya, akhir sekali daripada Nabi Muhammad ialah, ya, bin Ismail. Ismail itu anak Ibrahim. Ismail bin Ibrahim, ya. Ini satu aliran. Ya, aliran daripada Ibrahim juga ialah, ya, keturunan Yahudi, yang mana mereka daripada Nabi Yakub. Jadi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, satu aliran lagi. Jadi, ya, daripada zuriat Ibrahim ini banyaklah nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Ya, paling banyak ialah daripada zuriat
daripada zuriat Yakub, ya. Yakub, sebab Yakub ni ini aliran yang daripada kalangan Yahudi. Daripada kalangan Yahudi yang paling banyak sekali Allah adakan nabi-nabi, ya. Daripada zuriat kedua ini akan nabi-nabi wal kitab dan kitab. Kitab ini kitab yang masyhur, yang terkenal, iaitu 4 kitab. Ini Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Furqan ni mana? Quran. Ini kitab-kitab yang dikatakan sebagai kitab, bukan suhuf. Suhuf ni lembaran. Ini kitab. Jadi terkenal dengan sebutan Taurat, Injil, Zabur, ataupun kita sebut Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Faminhum, maka di antara mereka, mana daripada zuriat itu, muhtadin, ada orang yang terpimpin. Mana terpimpin itu, dapat hidayah daripada Allah. Dapat hidayah ni kenapa? Memberi sokongan kepada Rasul-Rasul Allah. Maka mereka ini mendapat hidayah daripada Allah kerana mereka memberi sokongan kepada Rasul-Rasul. Wa katsirun, dan kebanyakan minhum daripada mereka fasikun, orang-orang yang fasik. Jadi kebanyakan mereka memang golongan yang fasik. Fasik ini yahruju anit ta'ah, mana keluar daripada ketaatan, mana tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul. Maka golongan ini selalu memperlekehkan dan membuat fitnah terhadap Rasul-Rasul itu. Sehingga setengahnya sejarahnya ada Rasul-Rasul yang dibunuh, seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Mereka bunuh. Jadi ini sejarah golongan yang fasik, yang tidak mau menurut perintah. Baik, kita sambung lagi ayat yang selanjutnya, ayat 27. Summa, kemudian, qafaina, telah kami iringkan. Telah kami iringi, telah kami iringi lagi cantik. Telah kami iringi ala atas atharihim, jejak-jejak mereka. Birusulina, dengan Rasul-Rasul kami. Wa qafaina, dan sekali lagi disebut wa qafaina, dan telah kami iringi bi Isa, dengan Isa ibni Maryam, anak Maryam. Wa atainahu, dan telah kami berikan akannya Al-Injil, Injil. Ayat yang ke-27 ni, mana yang baru masuk ni? Ayat 27 surah Al-Hadid. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan fi qulubi, dalam hati-hati, alladzina, orang-orang yang ittaba'uhu, telah mengikut mereka akannya, ra'fatan,
belas kasihan, warahmatan, dan kasih sayang, warahbaniyatan, dan cara pertapaan, cara pertapaan. Ibtada'uha, telah mengada-adakan, atau nanti ya. Okey, telah mengada-adakan mereka. Ha tu akannya. Telah mengada-adakan mereka. Ha akannya. Ma tiada. Kata benar, telah kami wajibkan akannya. Alaihim, atas mereka. Illa, melainkan. Ibtigha'a, kerana mencari. Ridwanillah, keredaan Allah. Fama, maka tiada. Ra'auha, telah memelihara mereka akannya. Telah memelihara mereka akannya. Haqqa, sebenar-benar. Ri'ayatiha, pemeliharaannya. Fa'ataina, maka telah kami berikan. Allazina, akan orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Minhum, daripada mereka. Ajron, ajrohum, ganjaran mereka. Wa kathirun, dan kebanyakan. Minhum, daripada mereka. Fasikun, orang-orang yang fasik. Okey, saya mak semula. Ayat yang ke-27. Summa qafaina, kemudian telah kami iringi. Ala asarihim, atas jejak-jejak mereka. Daripada Nuh dan Ibrahim dan zuriatnya, ya Allah iringi lagi daripada itu atau sesudah itu birusul, dengan rasul-rasul, yang mengiringi banyak rasul-rasul. Wa qafaina bi Isa, dan telah kami iringi bi Isa, dengan Isa ibna Maryam, anak Maryam.
Maknanya, ya, akhir sekali iringan itu ialah Nabi Isa alaihi salam. Ya, sebab Nabi Isa ni adalah Nabi, ya, yang terakhir turun dalam kalangan Bani Israel. Lepas Nabi Isa tak ada lagi Nabi untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel ni last sekali Isa. Ya. Kemudian, ya, datangnya Nabi yang akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliran dia daripada Ismail. Ya. Jadi dia punya aliran dia daripada Ismail. Jadi, ya, Nabi akhir zaman ialah Nabi SAW. Nabi terakhir buat Bani Israel ialah Nabi Isa alaihi salam. Wa atainahul Injil, dan telah kami berikan akannya Al-Injil, iaitu Injil, kitab Injil. Ia terkenal sampai sekarang disebut Injil, Bible. Ya. Itulah, ya, nama kitab yang Allah berikan atau turunkan kepada Nabi Isa AS. Ya, Injil ini adalah, ya, kitab yang menjelaskan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ni banyak perkara-perkara yang Allah haramkan untuk Bani Israel, yang membelenggu mereka. Kerana apa? Kerana kedegilan mereka. Ya. Kerana sifat melampau mereka, ya, Allah haramkan dalam kitab Taurat. Contohnya, ya, tidak boleh makan lemak-lemak haiwan dalam kitab Taurat. Ya. Tidak boleh makan binatang yang berkuku, iaitu bercantum. Ya. Kuku yang bercantum seperti unta, ya, kuda, mana yang bercantum lah dia punya kuku tu, itu diharamkan. Ya, termasuk juga susu unta. Ya. Jadi sifat melampau mereka Allah halalkan, ya, dia pula haramkan. Jadi akhirnya Allah haramkan dalam kitab Taurat. Ya. Apa alasan mereka? Kita tidak boleh minum susu unta dan tidak boleh makan daging unta. Ya. Kenapa? Sebab moyang kita, ya, dia mengharamkan. Moyang tu ditujukan kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dia kata moyang kita, ya, tak minum susu unta dan tidak makan daging unta. Jadi, ya, sifat ini adalah sifat yang melampau. Sedangkan Nabi Yakub tidak mengharamkan. Hanya Nabi Yakub pantang, ya, pantangkan diri dia, ya, daripada minum susu unta dan daging unta. Ya, berkemungkinan ialah dah berusia ni, bila minum susu unta ataupun daging unta, darah naik. Ya. Jadi bila rasa pening, jadi terpaksalah seseorang itu kena pantangkan diri dia. Bukan haramkan, tapi memantangkan diri dia daripada makan apa yang dia rasa tidak boleh. Ya. Tapi keturunan ini pula mengatakan Nabi Yakub mengharamkan, jadi dia pun haramkan. Itu akhirnya Allah haramkan buat mereka. Kan jadi satu beban, ya, buat mereka. Tak boleh makan lemak binatang, tak boleh makan, ya, susu unta, daging unta. Ya. Jadi kedatangan Injil menjelaskan dan menghalalkannya. Tapi mereka tentang Nabi Isa alaihissalam dan mereka tentang Injil. Jadi siapa susah? Ya, mereka juga yang susah. Allah turunkan Injil untuk menghalalkan yang membelenggu mereka. Mereka tak nak terima Injil. Kedatangan Quran lagi menjelaskan
perkara-perkara yang masih membelenggu mereka. Jadi Quran ini lebih jelas lagi, lebih mudah lagi, dia punya hukum hakamnya, daripada kitab Taurat dan Injil. Contohnya, dalam kitab Taurat, orang yang mempersekutukan Allah, dia punya taubatnya bunuh diri. Siapa mempersekutukan Allah, taubatnya ialah bunuh diri. Jadi kedatangan Quran menghapuskan bunuh diri kerana taubat. Jadi dalam Quran tak ada. Jadi Al-Quran lebih lagi meringankan hukum-hukum kitab dahulu. Tapi mereka tidak mahu menerima Quran. Jadi bebanan itu masih lagi membelenggu mereka. Kalau betul-betul ikutkannya, mereka bertaubat, dia kena bunuh diri. Tapi golongan mereka lah yang paling takut nak membunuh diri, atau paling takut untuk mati. Sebagaimana yang disebut oleh Allah Ta'ala, mereka tidak akan mencita-cita akan mati, abadan, selama-lamanya. Dalam ayat lain apa? Alfa sanah, walaupun ingin hidup 1000 tahun lagi, kalau boleh. Kalau boleh tak nak mati, ingin hidup lagi 1000 tahun. Macam mana nak dikatakan dia nak melaksanakan taubat bunuh diri? Memang tak terbuat. Inilah kisahnya kitab yang akhir sebenarnya meringankan bebanan-bebanan yang membelenggu mereka dahulu. Tapi mereka tak nak ikut. Terserahlah pada mereka. Waj'alna, dan telah kami jadikan, fi qulubil ladzina, dalam hati-hati orang-orang yang ittaba'uhu, telah mengikut mereka akannya. Telah mengikut mereka akannya, nya tu balik kepada Isa ibn Maryam, telah mengikut mereka akan Isa anak Maryam itu, ra'fatan wa rahmatan. Ra'fatan ni belas kasihan, rahmatan kasih sayang, warahbaniyatan, disebut rohib. Jadi cara pertapaan. Pertapaan ni maknanya menjauhkan diri daripada berkahwin, makan benda-benda yang berdarah, atau maknanya cara pertapaan mereka, mempertapakan dirinya, sampai dia tidak berkahwin, sampai mereka tidak makan binatang-binatang yang berdarah. Jadi kalau ikutkan dalam ayat ini, inilah yang diamalkan oleh golongan orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang berpegang kepada Injil atau Bible. Sifat mereka ni, sebenarnya sifat mereka, ahli-ahli ibadat mereka ni, yang mempunyai sifat kasih sayang. Ra'fatan ni maknanya belas kasihan, dan bersifat rahmatan, kasih sayang. Sebab itu terkadang kalah agama kita bila kita cemburu dengan mereka. Sebab apa? Mereka ni lebih mempunyai sifat belas kasihan, dan mereka mempunyai belas sifat kasih sayang, dibandingkan dengan kadang golongan orang-orang Islam tidak mempunyai sikap itu. Pihak-pihak gereja ini, mereka dia punya budi bahasanya cukup baik,
Ha, maknanya ya, orang boleh terpesona dengan dia punya cara budi bahasa dia, walaupun ajaran itu menyalahi, tapi orang boleh ya, terpesona ya, dengan kelembutan mereka, cara ya, mereka menerima tetamu ataupun orang baru ya, mereka cukup mesra ya, dibandingkan dengan ya, orang kita. Terkadang orang kita ya, kasar sikapnya ya. Jadi sebenarnya patutnya ahli-ahli masjid, ahli-ahli masjid ini mempunyai sifat ra'fatan wa rahmatan ya. Sifat yang boleh ya, memujuk ya, bukan berdengki ya, berdendam ya, saling jatuh menjatuhkan ya. Ini yang kadang kita kalah dalam segi ini. Ada ya, hamba Allah yang menceritakan bahawa ya, dia dalam kesusahan, benar-benar dia susah ya. Bila ya, dia pergi ke pusat zakat, kononnya kata dia ya, banyak-banyak perkara nak perlu perlu ditanyalah macam-macam ya, tapi tidak ya, dapat juga apa yang dia minta untuk bantuan itu. Akhirnya seorang kawan mengajak ke gereja. Engkau datang je gereja tu, engkau dengar ceramah, lepas tu lepas habis ceramah, engkau ambil envelope yang diletakkan atas meja tu, ambil je, tinggalkan nombor telefon. Dengan ceramah ya, bukan suruh masuk agama Kristian, tak ada ya. Dengar ceramah je. Lepas dengar ceramah tu ya, engkau ambil lah. Kalau engkau rasa susah, engkau ambil, engkau tinggalkan nombor telefon. Ya. Jadi cukup mudah ya. Seminggu kemudian pihak gereja telefon ya, bagaimana keadaan kamu, dibagi dia ambil tahu tu macam mana keadaan kamu ya, apa yang menyusahkan kamu. Oh, suami saya dia tidak bekerja ya, kemudian ya, saya nak bagi susu anak dan sebagainya, tak ada duit ya. Dia ceritalah kesusahannya. Oh, kalau macam tu ya, saya usahakan untuk dapatkan suami awak bekerja. Macam tu dia punya cara memujuk tu, kasih sayang dia tu. Tak memaksa, suruh masuk. Tapi daripada situ, kalau kita ya, lemah iman lah, kita memang boleh hanyut. Kalau nak tahu ya. Memang bagus ya, cara mereka nak apa, nak membantu. Itu dikatakan terbukti dalam Quran ya. Mereka mempunyai didikan ra'fatan wa rahmatan ya. Kemudian ada orang golongannya pula yang mereka suka bertapa, mana lebih suci lagi, dengan tidak berkahwin, dengan tidak memakan ya, benda-benda yang bernyawa ya. Sebenarnya yang dikatakan itu ya, ruhbaniyah ni, mana ibtada'uha, telah mengada-adakan mereka akannya. Mereka ni reka-reka, tak ada dalam ya, contoh Nabi Isa ni ya, dia dikatakan ruhbaniyah, tapi mereka ada-adakannya ya. Mereka mengatakan bahawa Nabi Isa itu tidak berkahwin ya. Nabi Isa itu lebih banyak bertapa. Jadi ya, itu jadikan panduan kepada mereka. Sebenarnya syariat Nabi Isa tidak ya, demikian. Kalau nak jadi sebagai seorang alim sekalipun ya, mereka ajaran Nabi Isa, dia tidak melanggar fitrah yang Allah berikan ya. Manusia ya, berkahwin itu fitrah, tapi mereka melanggar fitrah. Itu tidak ada pada
agama Nabi Isa alaihissalam. Mereka ni ibtada'uha, telah mengada-adakan mereka akannya. Maka tabenaha, apa yang telah mengada-adakan mereka akannya, tiada, ya, maksud tiada, telah mewajibkan kami akannya, alaihim, atas mereka. Ya. Allah tidak wajibkan, tapi mereka sendiri yang mengada-adakan. Illa ibtigha', melainkan, ya, ibtigha', kerana mencari ridwanillah, keredaan Allah, ya. Kerana mencari keredaan Allah, itu yang dituntut oleh, ya, agama, iaitu mencari keredaan Allah. Ya, bukan mengada-adakan atau mereka-reka sesuatu yang tidak ada dalam agama. Ya. Nak mencari keredaan Allah tu apa yang disyariatkan. Ya, macam kita lah nak mencari keredaan Allah, tapi kita, ya, mengamalkan sesuatu yang tidak ada syariat. Ya, perkara-perkara buatan-buatan sendiri yang lebih banyak, lebih masyhur daripada yang benar-benar ada di dalam kitab. Ya. Macam mana nak mencapai kepada keredaan Allah? Fama ra'auha, maka tiada telah memelihara mereka akannya. Mana mereka tak memelihara apa yang, ya, Allah redai itu. Haqqa riayatiha, ya, sebenar-benar, ya, pemeliharaan. Mereka tak menjaga, ya, sebenar-benar penjagaan. Ya. Maknanya apa yang ada, ya, dalam kitab itu, mereka tidak benar-benar memeliharanya sebenar-benar pemeliharaan. Ya. Wa fa'atainal ladzina amanu, maka telah kami berikan akan orang-orang yang telah beriman mereka, minhum, daripada mereka, ajrahu, akan ganjaran mereka. Yang beriman, ya, maka, ya, pahala atau ganjaran buat mereka Allah sediakan. Wa katsirun, dan kebanyakan minhum, daripada mereka, fasikun, ya, orang-orang yang fasik. Ya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Jadi, ya, inilah golongan, ya, ada yang, ya, benar-benar, ya, benar beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, seperti yang dikatakan Hawariyun, iaitu pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia. Itu benar-benar ikut Nabi Isa. Dan kebanyakan mereka, ya, kufur dan meninggalkan agama Nabi Isa, dan mereka ikut agama raja mereka. Ya. Apa kata raja mereka, itulah yang dituruti. Ya, kalau sesat, maka sesatlah mereka. Ya. Jadi, ya, yang benar-benar yang dikatakan beriman, mereka adalah golongan Hawariyun, ya, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia dan membela Nabi Isa. Ya. Itu dikatakan fasikun ni, kebanyakan mereka fasik. Fasik kerana apa? Ya, mereka meninggalkan apa yang, ya, diajarkan dalam agama Nabi Isa, dan mereka mengikuti, ya, raja masa itu. Ya. Mengikuti kata-kata raja masa itu atau perintah raja masa itu, ya, yang kebanyakannya telah terkeluar daripada ajaran sebenar agama Nabi Isa alaihissalam. Baik, ya, kita sambung lagi ayat 28, ya. Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka,
Ittaku, bertakwalah olehmu. Bertakwalah olehmu. Allah, kepada Allah. Wa aminu, dan berimanlah olehmu. Bi rasulihi, dengan rasulnya. Yu'tikum, ia berikan akan kamu. Ia berikan akan kamu. Kiflaini, dua kali ganda. Min rahmatihi, daripada rahmatnya. Wa yaj'al, dan ia jadikan lakum, bagi kamu, nur, cahaya. Tamshuna, kamu berjalan, bihi, dengannya. Wa yaghfir, dan ia ampunkan, lakum, bagi kamu. Wallah, dan Allah, Ghafurun, amat pengampun, Rahim, lagi amat penyayang. Baik, saya mak semula. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Ittaqullah, bertakwalah olehmu kepada Allah. Baik. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka. Beriman di sini ialah beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ini berdasarkan tafsirannya macam itu. Mana beriman di sini beriman dengan Isa alaihissalam. Ittaqullah, bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah olehmu dengan rasulnya. Yaitu rasulnya di sini ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebab nama Nabi Muhammad ini ia tersebut ya dalam kitab mereka. Disebut sebagai namanya Ismuhu Ahmad. Nama tu Ahmad, ya. Jadi berimanlah olehmu dan berimanlah olehmu dengan rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Yu'tikum kiflaini, ia berikan akan kamu dua kali ganda, min rahmatihi, daripada rahmatnya. Maknanya orang yang beriman dengan Nabi Isa kemudian menyambungkan keimanan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapat dua kali ganda. Ya, dua kali ganda kerana imannya ya dengan nabi-nabi itu. Ya. Macam contoh Abdullah bin Salam, ya. Abdullah bin Salam orang Yahudi
ya, dia beriman dengan Nabi SAW, ya, dia dapat kiflain ni, 2 kali ganda. Ya, pertama dia beriman dengan Taurat, ya, kemudian dia sambung keimanan itu dengan Nabi SAW. Jadi dia dapat kiflain ni, 2 kali ganda. Ya, begitu juga yang pengikut Injil, ya, kemudian dia sambung keimanan itu kepada Nabi SAW, jadi dia akan mendapat 2 kali ganda daripada rahmat Allah kerana imannya. Wa yaj'al lakum, dan ia jadikan bagi kamu nura, ya, akan cahaya, tamshu nabihi, kamu berjalan padanya. Besok di akhirat, ya, di akhirat, lepas daripada hisab, kita akan melalui satu sirat. Sirat ni jalan, ya, jalan, ya, yang nak menuju ke syurga atau ke neraka. Ahli-ahli syurga ini akan, ya, ada cahayanya tersendiri dalam perjalanannya itu. Ahli-ahli neraka dan termasuk orang-orang fasik, munafik, ya, mereka berjalan dalam keadaan gelap gulita, meraba-raba, ya, untuk sampai ke destinasi itu. Ya. Ini, ya, yang sebenarnya. Sirat tu jalan, ya, jalan yang dilalui. Ya, tapi macam-macam lah tafsiran sirat ni. Kononnya, ya, rambut dibelah 7. Tak ada hadisnya pun, tak jumpa hadisnya pun. Ya. Dalam rambut ni halus dibelah 7. Ya, nampak ke? Ya, sudah tentu tak nampak. Ya, jadi mana datang hadis-hadis tu? Allah hanya katakan sirat. Ya. Nabi pun menerangkan sirat. Sirat ni jalan. Mana jalan ni yang dituju ke destinasi, ke syurga, ke neraka ni. Hanya jalan itu keadaannya gelap. Ya, jadi orang yang nak melalui tadi, yang beriman tadi, dia ada cahaya tersendiri. Allah berikan cahaya untuknya. Dia berjalan dengan cahaya itu. Orang-orang yang kafir, ya, dalam keadaan gelap gulita, meraba-raba untuk sampai ke destinasi itu. Ya. Yang sahihnya macam tu. Ya, tapi yang, ya, tak sahihnya, yang, ya, tak ada hadisnya dan tak jumpa pun hadisnya, yang selalu diwar-warkan. Ya, kita kena titi, ya, titi sirat. Ya, sirat itu adalah rambut yang telah umpama rambut dibelah 7. Mana datangnya, wallahualam. Ya, mereka war-warkan macam tu. Ya. Lagi apa? Ya wa yaghfir lakum, dan ia ampunkan bagi kamu. Selain daripada, ya, mereka punya cahaya, keampunan menyebelahi mereka. Bukankah keampunan ini yang menyebabkan seorang itu boleh masuk syurga? Sebab keampunan Allah. Apa sebabnya? Sebab di dunia dia mencari jalan-jalan yang membawa, ya, keampunan Allah. Ya. Kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Bukankah ini jalan-jalan maghfirah? Jalan-jalan keampunan Tuhan? Sebab di dunia mencari keampunan Tuhan, maka Allah memberikan keampunan buat mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Ini sifat Allah Ta'ala yang, ya, mubalaghah, ya, amat pengampun, memberi keampunan dan juga amat penyayang. Ya. Jadi selalu diajarkan untuk bulan Ramadan ni, ya, kita suruh banyakkan doa.
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Suruh kita baca tu. Ya, tiap-tiap malam. Terutama ialah malam 10 malam akhir, jangan tinggalkan kalimah itu. Ya. Sebenarnya apa? Kalau kita tetap malam baca, artinya sangkut juga malam qadar itu, ya, kita telah membaca kalimah itu. Sebab kalimah itulah yang diajar, ya, Nabi ajarkan kepada Aisyah alaihissalam. Kepada Aisyah. Ya. Radhiyallahu anha. Ya. Jadi, ya, sikit je dia punya kata-katanya. Ya. Allahumma innaka afun. Wahai Allah, sesungguhnya engkau, ya, amat pemaaf. Tuhibul afwa, engkau suka kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya. Itu yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Ya. Kalau kita nak sambung doa-doa lain, ya, tak ada salahnya. Ya. Tapi ya, doa ini jangan ditinggal. Selitkan doa ini. Ya. Jadi kemaafan itu, bahasa Arabnya maaf tu maknanya hapus. Jadi kita minta hapuskan segala dosa-dosa kita. Berbeza dengan ampun. Ampun ni tutup. Ya. Allah tutup dosa-dosa kita. Ditutup saja. Besok kita boleh tengok, kita boleh baca. Ya, kita punya dosa kita boleh baca. Ya, atau kita boleh tengok. Tapi tidak dikira oleh Allah, ya, sebagai satu kesalahan dan tidak dibalas. Apa sebab? Sebabnya, ya, kita sudah diberi keampunan oleh Allah. Ya. Tapi kalau maaf, langsung tak nampak. Tu, ya. Okey, ayat yang akhir 29, kita catatkan mana dulu. Li'allah, supaya bahawa tidak. Ya'lama, ia mengetahui. Ahlul kitab, oleh ahli kitab. Allah, bahawa tidak. Yakdiruna, mereka mendapat. Allah, bahawa tidak, yakdiruna, mereka mendapat, ala syai'in, atas sesuatu. Min, daripada. Fadlillah, kurnia Allah. Wa anna, dan bahawasanya, al-fadla, kurnia, biyadillah, di tangan Allah. Yu'tihi, ia berikan akannya. Man, kepada orang yang yasha'u, ia kendaki. Wallah, dan Allah Zul Fadli, yang mempunyai kurnia,
azim yang amat besar. Baik, saya masuk dulu ya. Ayat yang akhir ni ayat 29. Li'alla ya'lama ahlul kitab, supaya bahawa tidak ia mengetahui oleh ahli kitab, alla yaqdiruna, bahawa tidak mereka mendapat ala syai'in atas sesuatu min fadlillah, daripada kurnia Allah. Wa annal fadla, dan bahawasanya kurnia biadillah, ia di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, ia berikan akannya man yasha, orang yang ia kehendaki. Wallah, dan Allah, Zul Fadlil Azim, yang mempunyai kurnia yang amat atau yang maha besar. Mana ahli kitab di sini, yang berpegang kepada Taurat, yang mana mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad, artinya mereka tidak akan mendapat sesuatu daripada kurnia Allah. Kurnia Allah itu ialah kecintaan dan keredaan Allah, tapi dia tak dapat, sebab mereka tidak beriman dengan Nabi SAW. Wanal fadla biadillah, dan bahawasanya kurnia di tangan Allah. Yu'tihi may yasha, ia berikan akannya orang yang ia kehendaki. Allah berikan kepada yang beriman. Mereka akan mendapat ganjaran marrataini. Marrataini 2 kali ganda. Dia beriman dengan Taurat, kemudian beriman dengan Quran. Atau mereka dulu beriman dengan Taurat, kemudian menyambungkan iman kepada Nabi SAW. Wallahu Zul Fadlil Azim, dan Allah yang mempunyai kurnia yang amat besar. Alhamdulillah, kita dapat tamatkan suratul Hadid hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh tanya.